Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini semua dah ada nota kan? Okey. Surah Al-Fil ini diturunkan di Makkah dan dinamakan surah Makkiyah. Dan surah ini diturunkan selepas surah Al-Kafirun. Dan nama Al-Fil ni diambil daripada tentera bergajah itu sendiri. Okey, Ashabul Fil. Selalu kita mendengar Ashabul Kahfi. Kan, kisah-kisah pemuda kahfi kan. Ini Ashabul Fil. Penceritaan tentang tentera-tentera bergajah. Masya Allah. Baik. Dan surah ini juga terjadi ketika Nabi SAW belum dilahirkan. Dan surah ini juga Allah bagi kepada Allah wahyukan kepada Nabi SAW supaya Allah nak bagi tahu keadaan Mekah semasa sebelum Nabi SAW diutuskan ataupun dilahirkan. Bukan diutuskan, dilahirkan. Masya Allah. Okey. Dan sekejap ada orang lah masuk. Okey. Kak Syazlin. Assalamualaikum Kak Syazlin. Baik. Dan peristiwa ini juga kita nampak peristiwa untuk tentera Abraha tu untuk meruntuhkan Kaabah. Dia ada sejarah dia. Kita tengok sejarah dia apa. Baik. Yang pertama sekali kita nak tengok ayat yang pertama. Nanti kita terus dalam masa kita menceritakan tu kita terus datangkan dengan sebab kenapa diturunkan surah ini. Masya Allah. Ya, tengok ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama, Bunda Kalsum baca ayat yang pertama. Tiba-tiba Bunda Kalsum kena baca ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah. Apa dia punya apa? Dia punya maksud dia apa? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Islam melakukan Tuhanmu terhadap angkatan tentera gajah iaitu Abraha Raja Yaman. Okey, Alhamdulillah. Baik. Ayat yang pertama, cuba perhati ayat pertama. Alam. Cuba perhati alam. Itu bermaksud tidakkah. Lam juga bermaksud tidakkah. Dia macam bertindan-tindan tau. Tidakkah. Dia kalau formulanya, kalau negatif dengan negatif, dia akan jadi positif. Maksudnya apa? Allah nak bagi tahu kepada Nabi SAW. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad? Tara ni ambil perkataan bermaksud lihat. Tidakkah engkau nampak? Tidakkah engkau lihat? Tidakkah engkau perhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah. Ayat ni salah ni. Maksudnya Allah nak bagi tahu tentang tidakkah kau lihat tentera-tentera bergajah ni nak buat kepada Kaabah ni. Kau tak nampak ke? Kau tak perhatikan? Cuba perhatikan. Allah nak suruh Nabi buat macam tu. Jadinya kita nampak ayat nombor 1 ni adalah bagaimana orang-orang tentera Abraha dia nak menghancurkan kota Makkah. Kaabah. Tempat orang Islam, kiblat orang Islam. Selepas Masjidil Aqsa. Macam gitu kan? Allah, hai. Kena serang lagi. Jahat punya Israel, penipu betul. Ya? Terjadi balik kan? Mereka serang balik.
Kata ada gencatan, tiba-tiba kena serang balik. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Baik, kat sini kita nak nampak pertanyaan Allah, ini adalah pertanyaan Allah untuk memperkuatkan lagi berita penting ini untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil-kecil, masa Rasulullah telah dilahirkan. Ya, Rasulullah dah meningkat umur beberapa tahun macam tu. Baginda diceritakan oleh datuknya Abdul Muttalib dan ayah saudaranya dan orang-orang sekitar situ yang bercerita tentang sebelum kelahiran Nabi adanya tentera bergajah untuk menghancurkan Kaabah. Dia dapat cerita daripada situ sebelum wahyu ini diturunkan. Baik. Dan selepas itu pula kita nampak ayat yang kedua. Nanti saya simpulkan untuk ayat 1 dan 2 lah. Ayat yang kedua kita minta Bonda Reza boleh baca insya-Allah. Tiba-tiba kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa maksud dia? Maksud dia, bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Okey, betul. Alam yaj'al. Ya. Adakah ataupun tidakkah engkau nampak wahai Muhammad telah dijadikan usaha mereka, strategi mereka, rencana mereka ya ke arah benda yang sia-sia. Maksudnya dia nak tujukan kepada tentera Abrahah lah ni. Tadlil ini lebih kata ada dibahaskan tentang benda yang sia-sia, benda yang nothing, benda yang macam mana ya? Tak ada faedah, tak ada manfaat. Itu tadlil. Itulah yang dikerjakan dan dilakukan oleh tentera-tentera Abrahah. Mereka menyusun strategi yang sangat bagus. Ya, dengan tentera bergajahnya, dengan tentera berkudanya, dengan tentera-tentera lain dan kekuatan pasukan tentera yang beribu-ribu untuk menghancurkan Kaabah. Tapi perkara itu tadlil, sia-sia. Sebab apa? Kat sinilah ayat nombor 1 dan nombor 2 inilah Allah nak bagi tahu tentang kegagalan rancangan jahat Quraisy untuk menentang Rasulullah dan menyerang Baitullahil Haram. Quraisy pula. Tentera Abrahah. Rancangan mereka, ya, strategi mereka, mereka betul-betul rasa dah kuat dah ni. Nak hapuskan, nak hancurkan Kaabah. Ini saya nak ceritakan tentang sedikit sejarah asbabun nuzul tentang surah ini. Bila mana surah ini memang diturunkan semasa Rasulullah belum lagi lahirkan dan Rasulullah tidak menyaksikan keadaan seperti ini. Makanya saya pendekkan cerita tentang asbabun nuzul dia. Satu hari bila mana kerajaan Habsyah, ya, mereka tahu, ya, mereka dah tahu adanya Kaabah. Dan ketika itu mereka mendirikan tempel ataupun kuil. Kuil lah kan, tempel kan. Mendirikan tempat ibadat dia orang. Ya Allah, kalau nak diistilahkan, tempat ibadat mereka sangat gah, sangat cantik. Dan ketika itu orang boleh nampak sangat cantik, tak terkata kecantikan dan keindahan tempel itu. Maka yang tak puas hati je ni, ada seorang daripada daripada Mekah dah tahu dah adanya tempel kat situ. Tapi dia merasakan tak layak untuk orang Islam berada di situ. Orang Islam nak beribadah kat situ. Maka dia qada hajat di tempel tu. Tempel yang cantik itu sebagai nak orang kata tunjuk perasaan, protes. Ini bukan orang suruh pun, memang diri dia sendiri memang nak berak kat situ, nak macam kita dengan Israel kan, kita tak suka kan. Dia berak kan dekat tempel tu dan benda tu dapat diketahui oleh raja. Raja siapa? Daripada kerajaan Habsyah ni. Kepada Raja Abrahah tu lah. Dia tahu. Bila dia tahu, dia menjadi murka. Sebab apa? Senang-senang je kan orang berak dekat tempel yang dia buat punya gah tu orang berakkan. Siapa yang tak sakit hati kan? Dengan punca itulah dia pergi beritahu kepada penduduk Mekah. Dia utuskanlah panglima dia kan, dia cakap dia nak hancurkan Kaabah. Tapi dia tak nak perang.
Sebab apa dia tak nak perang? Dia tak nak perang orang-orang Mekah kat sekitar itu. Sebab dia orang tahu, dia orang bukan ada apa-apa pun. Tentera tak ada. Kekuatan apa semua tak ada. Berbanding dengan tentera Abrahah yang ketika itulah dia punya, boleh kata, senjata-senjata peperangan sangat hebat, tentera sangat hebat. So orang-orang Mekah memang tak ada choice lah. Kalau kau nak hapuskan pun, kami tak dapat nak buat apa-apa. Satu hari, bila mana orang yang diutuskan oleh tentera Abrahah ni diutuskan ke Mekah, diorang sampai menghancurkan harta benda mereka ni sebab nak provoke, senang cerita provoke, dan 200 ekor unta Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Abdul Muttalib. Datuk kepada Datuk Rasulullah. Datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil semua unta-unta, 200 unta yang besar, yang subur, yang cantik-cantik semua, besar-besar, gagah semua. Dia ambil, dia habis, dia kembali ke kerajaan dia. Sebab apa? Nak tunjuk protes. Sebab orang tahu Abdul Muttalib ketika itu adalah pemimpin di kota Mekah. Orang yang disegani sebab rupa paras yang cantik dari keturunan yang hebat, yang memang dalam keturunan orang-orang yang dihormati ketika mana di Mekah. Itulah Abdul Muttalib, atuk baginda. Jadi bila mana dah sampai ke tahap itu, ya, Abdul Muttalib ini dia nak pergi ke istana kerajaan Habsyi ni, dia kata macam ni. Dia kata aku dipanggil, ya, dipanggil untuk berbincang tentang perkara ini. Sebab kerajaan Habsyi dia tak nak perang kan? Aku dipanggil untuk berbincang. Sampai je Abdul Muttalib ni ke istana, nak tahu tak apa yang dia cakap? Kalau agak-agak lah, kalau tengah kerajaan kita, tengah mundar-mandir Islam kita macam ni, kita akan bercakap dengan orang tu nak settle down kan tentang agama kan? Macam sekarang ni Palestin dengan Israel kan? Kalau nak berjumpa dengan pemimpin mesti cakap pasal sudah-sudah dah tu tak payah nak perang, ini agama kita ni kan? Tapi berbeza dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pergi berjumpa dengan raja di kerajaan Habsyi hanya semata-mata kerana 200 ekor unta. Bukan kerana Kaabah, bukan kerana Islam. Kita jadi pelik lah benda tu kan. Dia nak datang semata-mata cakap pasal unta. Mula-mula orang Raja Abrahah ni dia sangat menghormati Abdul Muttalib. Tapi bila Abdul Muttalib datang cakap pasal unta, terus dia pandang rendah. Dia cakap apa? Kau tak heran ke tempat rumah ibadat kau nak diruntuhkan? Kau tak heran ke? Kita punya bahasa lah kan? Jadinya ketika itu Abdul Muttalib kata apa? Aku datang ke sini kerana aku menguruskan. Aku memiliki unta-unta ini. Bila mana aku menguruskan, maka aku nak ambil balik 200 unta aku tu. Tetapi Baitullah ini bukan urusan aku kerana ia dijaga Allah. Maksud bukan urusan tu bukan dia tak ambil tahu. Dia nak bagi tahu yang Kaabah ni Allah yang jaga, bukan dia yang jaga. Macam tu. Jadi bila dah sampai tahap sebegitu, ya, Abdul Muttalib ni kata, kalau engkau ingin menghancurkan Kaabah, kalau Allah itu telah mengizinkan, kami tak boleh buat apa-apa. Lagilah Raja Habsyah ni dia marah. Abdul Muttalib balik ke Mekah. Dia cakap apa dengan penduduk Mekah? Dia cakap dengan semua, pergilah berselindung ke mana, di balik bukit ke di balik gunung, pergilah berselindung. Sebab dia tahu tentera Abrahah ni akan menyerang. Sebab dia dah tahu, dia tengok raja tu marah, mesti dia akan kena serang. Bila mana sampai di Mekah, dia pegang pintu yang nak ke Mekah tu, ada pintu bulat tu disyarahkan ulama, pintu yang tempat pemegang yang bulat tu. Dia cakap macam ni. Dia minta doa pada Allah, ya Allah, kau lindungilah rumah ini seperti mana kau lindungilah kami seperti mana kau lindungi Kaabah ini. Nak dipendekkan cerita, tentera Abrahah datang menyerang. Tentera Abrahah datang menyerang dalam keadaan yang pasukannya sungguh kuat. Pergi sana sini semua, gajah dia semua ikut. Tapi di saat sampai di titik permulaan nak masuk Makkah, bayangkan gajah
Gajah yang punya besar yang dinamakan tentera apa, dia punya raja, dia punya ketua, dia punya apa nama, gajah tu dinamakan Mahmud. Mahmud nama gajah tu. Ada nama gajah tu kan. Gajah tu namanya Mahmud. Bila mana disuruh untuk menggegar dan merempuh ke Kaabah itu, dia diam, dia melutut macam ni. Bayangkanlah ya, gajah tu dia tunduk berlutut. Dia tak nak pergi, dia tak nak bergerak. Semua tak nak bergerak. Kecuali tentera-tentera yang orang-orang ni je. Dia pergi. Sampai satu ketika bila mana Allah nak bantu. Bila Allah nak bantu bersambung dengan ayat yang ketiga. Ayat ketiga dia apa? Bonda Roziah mungkin? Bonda Roziah sudah. Belum. Bonda Roziah. Masya Allah. Bonda, apa ayat seterusnya, Bonda? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna 'alaihim tayran ababil. Okey. Maknanya, dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan-pasukan. Masya Allah, Masya Allah. Dan ayat yang keempat, okey tak apa. Ayat yang ketiga. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Maksudnya, dan dia telah mengirimkan ke atas mereka burung berduyun-duyun. Yang dikatakan tayran ababil, ini bukan nama burung tu dinamakan ababil. Kita memang panggil burung ababil. Cumanya yang dinamakan itu, ulama menafsirkan bahawa burung tu datang dalam keadaan yang berbondong-bondong tau. Ada kumpulan-kumpulan dia. Ya. Ada kumpulan-kumpulan dia datang dalam keadaan setiap seekor membawa 3 batu kerikil yang kecil. Diistilahkan batu kerikil tu yang kecil. 2 kat paruh dia. Paruh pula. Apa nama? Tangan dia. Bukan tangan. Kaki dia. Masya Allah, tak dapat. Dekat kaki dia. Dan 1 paruh dekat dia punya muncung kat paruh dia. Betul kan? Kat paruh dia. Jadinya 3, tapi sangat banyak sangat burung-burung tu dia datang dalam keadaan berkumpulan berbagai-bagai corak. Ada yang berlimbung-limbung macam tu, ada yang bulat, ada macam ni. Banyak berbondong-bondong, berduyun-duyun burung yang dikirimkan Allah. Maksudnya apa kat sini kita nampak? Bila kita nampak keadaan burung ini, dia melepaskan satu persatu. Apa? Batu tu dekat tentera-tentera Abrahah. Dan yang uniknya, yang Allah bagi, ulama mufassirin menyatakan bahawa setiap batu itu dah tertulis nama tentera-tentera Abrahah tu. Bayangkan hebatnya kuasa Allah. Siap boleh tulis, ada tertulis nama tu kan? Dia tak ada terkecuali semua terkena. Cuma ada yang cepat mati dan lambat mati ada. Antaranya yang lambat mati adalah ketua kepada tentera Abrahah itu. Raja Habsyah tu sendiri. Sebab kita nampak dekat sini bila mana burung tu melontarkan semua batu kerikil itu kepada empunya nama itu, semua dalam keadaan yang bila terkena separuh, dia ibarat macam kalau terkena, tahu tak penyakit cacar macam mana? Dia macam membakar, macam merebak. Tapi cacar kita lain. Cacar kita lain. Ni nak gambarkanlah. Cacar yang dimaksudkan ni, bila kena serpihan pun dia akan macam ni. Zap. Dia akan berair macam tu. Lama-lama dia akan makan macam tu. Dan yang terkena adalah tentera-tentera yang sebelum terkena banyak ni, yang terus kena direct mati dah. Yang tak mati ni dia pulang balik ke negeri mereka. Raja Habsyah ini dia kena sini dulu. Kat tepi, dia kena dulu. Lama-lama dekat sini, kat sini sampaikan ulama mengatakan apa? Dia sampai nampak dalam ni. Dalam ni, apa nama? Organ lah. Nampak dekat dalam tu. Sampai tahap macam tu. Dia punya seksanya sebelum mati. Allahu Akbar. Itu semua sebab Allah nak nampakkan kepada kita juga bahawa tak semestinya benda yang besar, gajah yang besar,
boleh menghapuskan benda yang kecil. Kalau kita fikir baliklah, burung boleh bunuh ke gajah? Memang tak boleh lah cerita dia. Kalau gajah mungkin boleh lah sebab dia pijak je mati kan. Ini Allah nak menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang Quraisy musyrikin. Orang Quraisy musyrikin ni kat mana? Kat Kaabah. Kan dia orang duduk sekitar tu. Mereka kan menyembah berhala sebab sebelah-sebelah Kaabah tu ada berhala-berhala. Allah nak tunjukkan kepada mereka musyrikin Mekah ini bahawasanya mereka hendaklah beriman kepada Allah. Punyalah Allah jaga Kaabah itu dengan baik. Masya Allah. Dan kita tengok ayat seterusnya, ayat yang keempat. Ayat keempat. Siapa lagi tak baca ni? Kak Azwin ada, Kak Syazlin ada. Masya Allah. Kak Syazlin. Ya Ustazah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mak Muslim Batin. Ya, sama juga. Okey Kak, boleh baca surah Al-Fil ni ayat yang keempat? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Maksudnya adalah yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Masya Allah, dekat sinilah yang kita nampak ya, ayat ini menceritakan tentang tentera bergajah itu telah dibakar, sedangkan di dunia ya, dibakar dan dicampakkan daripada batu yang di bahasa kita lah, yang disangan daripada api neraka. Bahasa kita sangan, bukanlah sangan, maksudnya macam mana ya? Letak dulu kat api neraka tu, senang cerita bahasa kita lah ya. Letak dulu dan batu tu diambil supaya dilemparkan kepada mereka. Dan Syekh Muhammad Abduh pun menyatakan batu itu mengandungi penyakit. Siapa terkena akan terkena penyakit itu. Penyakitnya yang merebak lah, yang akan membawa kepada kematian dengan jangka masa yang sangat kejap. Kan? Na'udzubillah min dzalik. Dan bila kita tengok ayat ini juga, Allah nak bagi tahu bahawa Allah menghantar tentera-tenteranya tanpa menggunakan makhluk yang bernama manusia. Kalau mereka bawa binatang, bawa orang, bawa senjata, bawa tombak dan sebagainya, manah sebagainya. Tapi Allah tidak. Kalau Allah nak, itu sebenarnya Allah tunjuk sikit di kekuasaan dia. Ya, Allah bukan hanya tunjuk kepada tentera Ababil, tapi Allah tunjuk juga kepada musyrikin Mekah yang tidak beriman kepada Allah. Allah nak bagi tahu kepada musyrikin Mekah ni, aku dah selamatkan tempat tinggal kau dan aku juga telah selamatkan kau daripada kebinasaan tentera Abraha. Tapi kalau tak nampak lagi tentera musyrikin ni, dia kata tak tahulah macam mana. Tunggulah mereka diazab oleh Allah. Musyrik ni benda dia tahu Allah tapi dia mensyirikkan Allah. Macam tu. Jadi kalau kita tak nampak ayat itu yang keempat itu dah jelas menyatakan batu-batu itu sangat membawa kepada boleh membunuh. Macam tu. Baik. Dan ayat yang seterusnya sebelum kita masuk ibrah. Ayat yang kelima. Manakah Azwin? Di manakah Azwin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya Kak. Selamat Raya. Baca Suzan. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa maknanya? Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Masya Allah. Okey. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'asfi. Ayat ni ka'asfi. Ia adalah ayat perumpamaan. Ya. Ayat perumpamaan kita dapat ka. Ka itu bermaksud dalam bahasa Arab ya. Diumpamakan. Sebagai macam ni. So itu adalah ayat perumpamaan. Ya. Kita tengok sini, lalu dijadikan mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat. Bayangkan kita nampak daun, bila dimakan ulat jadi apa? Dia jadi lubang-lubang. Dia jadi tokak-tokak kan? Lubang-lubang kan?
Macam itulah batu itu membuat kepada tentera Abraha. Yang terkena direct, dia akan jadi berlubang. Dia bila kena dekat sini, dia akan berlubang kat sini. Kena kat sini, dia akan berlubang kat sini. Dahsyatnya batu kerikil yang kecil itu. Maha hebatnya Allah nak menghapuskan tentera-tentera bergajah yang nak menghapuskan Kaabah ini. Ya Allahu Akbar. Sebab apa? Kita nampak di sini kembali bila mana Allah dah meletakkan orang-orang seperti mana tentera Abraha ni, Allah nak bagi tunjuk pada kita. Sebenarnya yang pertama sekali, saya terus masuk ibrah lah ya. Yang pertama sekali kita nampak Allah nak bagi tahu dalam surah ini kepada Nabi SAW keadaan kota Mekah sebelum kelahiran Nabi. Bagaimana datuknya Abdul Muttalib mempertahankan Kaabah bukan dengan ketenteraan. Tak ada. Tapi semua hanya dengan kekuasaan Allah dan keyakinan kepada Allah bahawanya Kaabah ini dijaga baik oleh Allah. Dan disebabkan itulah Kaabah dan juga Makkah dan Madinah tidak akan dijejak oleh Dajjal. Ni kan dah nak akhir zaman dah kan. Allahu Akbar. Tidak boleh dijejak oleh Dajjal. Dan kalau kita nampak ambil sikitlah bab Dajjal ni. Bila mana nanti tak macam ada berlakunya kekukaciran, kekucar-kacirnya nanti, orang-orang munafik akan segera keluar daripada Makkah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah hanya untuk orang-orang yang betul-betul beriman. Macam tu sekali kan. Begitulah dahsyatnya masa fitnah Dajjal ni akan datang nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kan fiqh kita pun akan berubah ketika mana di zaman Dajjal nanti. Macam mana tu kan kita nak hadapi. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita tak nampak itu, yang pertama lah Allah jaga Kaabah. Ibrah yang kedua, kita nampak dekat sini Allah datangkan surah Al-Fil gajah. Gajah besar. Dan dalam surah ini juga Allah sebut juga tentang tair. Ya, kalau jamaknya tuyur. Tuyur ni burung. Ya. Yang kedua ni ibrahnya Allah nak nampak ibaratnya gajah tu besar, burung tu kecil. Nak diibrahkan dalam kisah kehidupan kita. Besar macam mana pun orang menindas orang Islam. Hebat macam mana pun strategi yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir ni untuk membunuh ataupun memerangi orang Islam. Dia tidak akan dapat sekali-kali menang. Kalau kita nak tengok berapa lama orang berperang dengan Palestin tapi tak dapat keseluruhan. Berapa lama? Puluh-puluh tahun kan? Berapa lama? Tak akan dapat sebab itu perjanjian daripada Allah. Tanah itu akan dilindungi Allah satu ketika nanti. Masya Allah. Ya. So dengan keadaan kita pun percayalah. Ini untuk orang Melayu kita lah ya. Apa pun kedengkian orang nak lakukan kepada kita. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi apa-apa. Sebabkan itulah kita perlu banyak berlindung kepada Allah daripada hasad dengki manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ingat benda-benda besar tapi kalau Allah tak izin tak akan jadi. Baik, itu yang kedua. Kalau kita nampak ibrah dalam kisah Al-Fil ini, yang ketiga adalah Allah nak tunjukkan kepada orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, orang-orang musyrik, ya, bahawasanya agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi, para Nabi adalah agama yang sangat benar. Walaupun ketika itu Nabi SAW belum lagi dilahirkan, tetapi agama-agama yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, agama yang suci, agama untuk mentauhidkan Allah itu adalah benar. Itu Allah nak tunjuk kepada orang-orang kafir Quraisy. Musyrikin Quraisy, maafkan saya. Jadi kita nak nampak dekat sini bahawasanya kalau perkara itu, kalau kitalah untuk kita, kalau perkara itu datang kepada kita, selagi mana kita tidak mempercayai kekuasaan Allah, hati kita belum lagi kuat menyatakan diri kita ni adalah Islam. Sebabkan itulah saya suka menyatakan bahawa yang menyokong tentang Palestin ini bukan hanya isu semangat, tidak.
dia isu berkaitan dengan akidah. Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama orang Islam. Ia isu akidah sebenarnya. Sebabkan itulah kita orang Islam semangat sahaja tak cukup kalau ilmu tak ada. Sebab itu kalau saya tengok perkongsian daripada Ustaz Syahari Abdul Rahman mengatakan apa? Nak membina kekuatan yang berpanjangan dan semangat berpanjangan bukan hanya ketika di perang sahaja. Tapi perincikanlah dengan sejarah ilmu tentang tanah hak orang Islam. Bila kita tahu tentang tanah hak orang Islam, kita tahu bagaimana kemenangan berpihak kepada orang Islam, maka di situlah walaupun tak ada kes-kes perang-perang, kita tetap akan bersemangat untuk mempertahankan Islam kerana kita tahu tentang sejarah. Masya Allah. Ya. Baik, itu yang ketiga. Baik, ibrah yang keempat kita nampak dekat sini, bahawasanya surah Al-Fil ini kita nampak ayat yang keempat, ya, tarmihim bihijaratin min sijil ini yang menyatakan melontar mereka dengan batu-batu daripada sejenis tanah yang dibakar keras. Baik. Ini nak saya nyatakan tentang persamaan yang batu ini dengan benda. Benda yang kita ada sekarang ni, contohlah saya katakan, itu batu kan Allah berikan kepada burung-burung. Ini kita ni. Allah berikan contoh benda-benda yang macam mana kata, sehelai daun. Daun tu jatuh atas kehendak Allah. Benda itu kalau kita tengok daun je tak mudarat, tak ada mudarat. Tetapi kalau daun itu ya ada contoh macam benda yang berpenyakit lah, kalau kita sentuh beracun, adakah daun beracun kan? Kita nampak daun sahaja. Tapi bila terkena kepada kita mudaratnya, Masya Allah, sangat-sangat kita takut sebab mudarat itu. Kalau kita nampak dekat sini, diibaratkan batu tadi, kalau kita kat sini tak adalah batu ababil tu, tak ada. Contoh yang saya bagi tadi, daun tu. Daun kalau terkena kita, kalau Allah kata dapat memberi keracunan kepada kita, maka akan racun. Tetapi kalau daun itu beracun tapi kita pegang, tapi kita tak ada apa-apa, itu semua juga daripada kehendak Allah. Ni saya nak samakan juga dengan kes COVID-19 ni. Ya. Kita dah jaga kan, SOP dah jaga kan, semua dah jaga kan. Dengan sekarang ni, dengan varian yang sangat-sangat mengganas sekarang ni, kita dah jaga baik dah. Tapi bila mana kalau Allah kata nak kena, duduk rumah pun boleh kena sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah nak bagi tahu supaya kita ni banyak-banyak berlindung kepada Allah. Itu sebenarnya yang nak dikatakan untuk kita fikir baliklah, ya, apa yang patut kita lakukan sekarang ni. Raya tak boleh raya, bukanlah tak boleh raya, tak boleh berziarah-ziarah kan? Itu semua adalah ibrah daripada kisah-kisah yang kita dapat dalam tadabbur surah Al-Fil. Baik. Mungkin juga bonda-bonda ada untuk menyuarakan pendapat dan mungkin ada benda untuk ditanya. Boleh silakan, insya-Allah saya akan jawab. Ustazah, saya pernah dengar kisah Al-Fil ni, tapi mengikut kisah yang saya dengar tu, Abraha ni dia buat satu macam tempat puja dekat negara dia, sebab dia nak orang datang macam ziarah lah, macam dekat Mekah. Tapi walaupun dia dah buat mencegah macam tu, tapi orang still tak datang. Jadi itu yang dia marah, dia nak pergi serang Mekah tu. Ya. Ya. Okey. Yang tadi sebab ianya dia qada hajat oleh orang, kan? Orang yang tak setuju dengan temple tu. Ya. Okay. Dan ada peristiwa di mana dia melihat orang-orang panglima-panglima dia melihat macam ni. Dia kata dengan raja negara Habsyah ini, dia kata buatlah tempat ibadat yang gah, tapi orang Islam masih lagi pergi menunaikan haji dekat Mekah. Masih lagi orang menunaikan haji menyembah Kaabah macam tu. Orang sikit pun tak pandang. Itu juga antara sebab dendamnya tentera-tentera Abrahah dan Raja Habsyah itu kepada Kaabah itu sendiri. Nak hancurkan Kaabah antaranya sebab itu. Dia sebenarnya nak palingkan orang-orang beribadat ni, biar orang beribadat dekat kuil dia. Tak payah
pergi kepada Kaabah ni tak payah. Dia tak nak. Yalah, dah buat cantik-cantik kan, tiba-tiba orang tak nak pandang. Siapa tak sakit hati? Macam tu lah cerita dia. Apa yang akak dengar tu betul? Memang betul. Dia ada dua peristiwa. Yang pertama sebab dia qada hajat, yang kedua sebab orang Islam banyak menunaikan haji dan tak pandang langsung tempel yang indah itu. Yang yang qada hajat tu orang dia juga ke ataupun orang luar? Orang yang tidak mempersetujui tempel itu dibangunkan. Oh, okey. Masya Allah. Lah Boleh kalau ke kita kita kata sendiri yang Abraha ni sama macam India, Ustazah? sama macam siapa? Macam India, agama Hindu. Oh, agama Hindu. Wallahu alam, sebab kalau ikutkan mereka ini dia tak nak pegang, Kak. Dia tak nak pegang dengan orang Islam. Dia kata kalau agama diorang ni memang agama memang bukan Islam, senang cerita. Memang tidak mempercayai apa yang orang Islam percaya. Nak kata Hindu tak ada pula dekat dalam tafsir ataupun kitab-kitab yang menyatakan dia Hindu ke apa, tidaklah. Dia memegang kepada berhala. Masih lagi berhala. Sebab Raja Habsyah ni dia bagi tahu kepada orang-orang Mekah, dia tak akan memecahkan ataupun menghancurkan berhala kat sekitar Mekah tu. Dia tak usik. Berhala dia tak usik. Dia nak usik Kaabah je. Dia nak hancurkan Kaabah sahaja. Itu perjanjian dia. Tapi disebabkan orang-orang Islam tak mahu, bertegas. Maka disebabkan itulah juga Allah menurunkan pertolongan kepada orang-orang di Makkah, termasuk orang bukan Islam. Tapi sekarang tak tahulah kan, orang bukan Islam sekarang dah nampak kekuasaan Allah banyak-banyak, masih lagi tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, jangan terjadi kepada kita. Ya, baik. Cepat ya saya dah hari ni. Tak tahu aku semula dah cepat. Astaghfirullahalazim. Okey. Saya rasa boleh kot dapat gambaran surah Al-Fil tu macam mana. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Dekat sini pun ada sebut juga. Jangan terlalu risau dan takut dengan rancangan licik dan jahat orang kafir terhadap orang Islam, kerana tidak kira macam mana sekalipun perancangan mereka, pasti rancangan tersebut akan membinasakan diri mereka sendiri. Ini yang saya kupas pasal tadlil tadi kan? Sia-sia. Dia nak hapuskan orang Islam, tapi sebenarnya orang Islam ni sangat dijaga Allah. Biarlah ya, dijoget-joget dulu orang-orang kafir, kerana dunia ini adalah syurga buat mereka. Syurga kita di mana? InsyaAllah syurga kita Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, bonda-bonda yang dirahmati Allah, terima kasih untuk malam Syawal ini masih lagi bersama dalam kelas tadabbur. Saya nak tanyalah pada Bonda Kalsum. Siapa nama Bonda Ramlah punya suami? Dia dah discharge ke belum? Dia baru tahu dia kena 2 hari lepas. Padahal gelar